Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ingin membentangkan tajuk kepercayaan etnik di Malaysia. Umumnya, Malaysia sangat dikenali di seantero dunia kerana mempunyai pelbagai etnik, kaum dan budaya yang mencorakkan perpaduan yang utuh. Malaysia mempunyai 3 kaum utama yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Terdapat juga penduduk pribumi di semenanjung Malaysia yang diwakili oleh orang asli dan terbahagi kepada 3 iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Negeri Sabah dikenali dengan kepelbagaian kumpulan etnik yang terbesar iaitu sebanyak 32 etnik di mana secara majoritinya ialah etnik Kadazan Dusun. Setiap etnik akan mengamalkan kepercayaan yang berbeza dan penduduk Malaysia sangat mempunyai sifat saling menghormati kepercayaan masing-masing. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, definisi kepercayaan ialah satu keyakinan atau akuan akan benarnya sesuatu dan keimanan yang tinggi terhadap sesuatu. Manakala definisi bagi etnik pula ialah masyarakat majmuk yang mempunyai kelompok dan mempunyai cara hidup yang berlainan tetapi di bawah sistem politik yang sama. Setiap etnik akan mengamalkan kepercayaan yang berbeza dan penduduk Malaysia sangat mempunyai sifat saling menghormati kepercayaan masing-masing. Kepercayaan bagi setiap etnik sangat penting kerana ia merupakan satu panduan hidup yang wajib atau harus dipatuhi dan diamalkan sejak lahir. Sebagai contoh, kaum Melayu yang beragama Islam akan mempercayai dan menuruti perintah Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Memandangkan Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan etnik, sudah semestinya terdapat isu-isu yang timbul dalam kalangan masyarakat dan beberapa kesan yang dihadapi. Namun semua perkara ini akan dapat ditangani dan diselesaikan jika semua masyarakat berganding bahu tanpa mempunyai jurang antara kaum. Antara objektif kajian ini ialah 1. Mengkaji dan mengetahui dengan lebih lanjut tentang setiap etnik terbesar di Malaysia dan kepercayaan mereka yang merangkumi dari segi aspek agama, perayaan, makanan dan juga pakaian. Yang kedua, mengkaji isu-isu yang timbul di dalam masyarakat oleh kerana mereka mempunyai kepercayaan dan fahaman yang berbeza. Dan yang ketiga, mencari jalan penyelesaian bagi setiap isu tersebut supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni. Dan yang terakhir ialah memberi pendedahan kepada orang luar tentang etnik-etnik yang terdapat di Malaysia. Di Malaysia terdapat 3 etnik utama iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Kaum Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Malaysia. Pada tahun 2019, diperkirakan hampir 60% daripada jumlah keseluruhan bumi putera di Malaysia merupakan kaum Melayu. Secara tidak langsung, kaum Melayu merupakan kaum majoriti yang ada di Malaysia. Kaum ini menggunakan bahasa Melayu, beragama Islam dan sehingga sekarang mengamalkan adat resam Melayu. Makanan tradisional kaum Melayu, terdapat beberapa makanan tradisional yang disajikan pada bila-bila masa, antaranya nasi lemak di mana seringkali dijamu ketika sarapan pagi bersama teh tarik. Seterusnya rendang dan pulut di mana mereka sajikan ketika Hari Raya Aidilfitri. Kaum Melayu seringkali menyambut Hari Raya Aidilfitri di mana setiap tahun hari perayaan ini yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia, terutamanya kaum Melayu. Hari Raya Aidilfitri disambut pada pagi 1 Syawal tahun Hijrah di mana para muslimin dan muslimat telah pun habis menjalankan ibadat wajib iaitu berpuasa selama sebulan. Seterusnya, bagi pakaian tradisional, pakaian bagi etnik Melayu sudah dimula pakai dari sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga sekarang. Ciri-ciri keasliannya masih wujud, cuba diolah mengikut peredaran zaman. Antaranya, baju Melayu, baju kurung dan kebaya. Seterusnya, kaum Melayu terkenal akan seni tariannya yang lemah lembut mengikut irama muzik yang dimainkan.
Terdapat beberapa jenis tarian tradisional daripada kaum Melayu yang sering kita dengari iaitu tarian zapin, tarian makyul dan tarian gamelan. Kaum Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Terdapat 6 suku dialek utama di kalangan orang Cina Malaysia, iaitu Hokkien, Hakka, Hainan, Cantonese, Fuzhou dan akhirnya ialah Teochew. Perayaan yang akan disambut oleh kaum Cina ialah Tahun Baru Cina dan Pesta Tanglong. Makanan tradisional di kalangan kaum Cina ialah yisang dan kuih bulat. Pakaian tradisional di kalangan kaum Cina ialah cheongsam dan sanfu. Alat muzik tradisional kaum Cina ialah pipa dan tarian tradisional di kalangan kaum Cina ialah tarian singa. Kaum India merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia di mana pada asalnya kebanyakan mereka datang ke Tanah Melayu pada era jajahan British di Malaya. Namun ada yang membuktikan bahawa kaum India tiba sejak zaman keagungan dinasti Chola. Majoriti kaum India di Malaysia berteraskan mengikut ajaran agama Hindu, menggunakan bahasa Tamil dan mempunyai adat serta budaya yang unik. Makanan tradisional di kalangan kaum India ialah tosai, idli, badai, putu mayan, muruku dan akhirnya ialah nasi daun pisang. Dan perayaan yang akan disambut oleh kaum India ialah Hari Deepavali dan juga dikenali sebagai Diwali, Hari Taipusam, Ugadi, Vishu dan akhirnya ialah Pongal. Bagi pakaian tradisional kaum India, terdapat dua yang sering kita dengari iaitu sari, merupakan pakaian tradisional perempuan bagi kaum India. Seterusnya dhoti, pakaian tradisional bagi kaum lelaki. Seterusnya, terdapat 3 tarian tradisional kaum India iaitu Bharatanatyam, Kathakali dan Odissi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Huda Najwa binti Muhammad Helmi dengan nombor matriks 295484. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan suku kaum dan etnik di Sarawak. Sarawak merupakan sebuah negeri yang terletak di barat laut Borneo. Terdapat pelbagai kumpulan etnik seperti Iban, Bidayuh, Melanau dan sebagainya. Dengan wujudnya perbezaan etnik ini, maka wujudlah perbezaan bahasa. Contohnya bagi etnik Bidayuh, mereka menggunakan perkataan bau untuk makan, manakala bagi etnik Bidayuh Serian, mereka menggunakan perkataan ma'an untuk makan. Bagi makanan tradisional seperti isam dan pipes sangat terkenal di Sarawak. Isam ini adalah hidangan nasi bercampur isi ayam yang dimasak di dalam buluh, manakala pipes pula adalah sejenis hidangan ikan cincang yang dibakar dalam daun nipah dan sangat terkenal dalam kalangan Melanau daerah Matudara. Perayaan yang sangat terkenal di Sarawak ialah Pesta Hari Gawai yang merangkumi suku kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Perayaan ini biasanya disambut sebagai tanda kesyukuran setelah selesainya musim menuai. Hari Krismas juga diraihkan bagi sesetengah kawasan di Sarawak. Bagi mereka yang beragama Kristian, sempena mengingati hari kelahiran Yesus. Bagi kaum Melanau, mereka mempunyai perayaan tersendiri bertujuan untuk menghargai semangat alam sekitar. Perayaan ini biasanya disambut pada akhir Mac atau awal April dan akan disambut dengan meriah di sepanjang pesisiran pantai Sarawak. Bagi pakaian tradisional, suku kaum Iban sangat terkenal dengan pakaian seperti kain sirat dan bedung. Kain sirat ini akan dililit di pinggang, manakala bedung pula dipakai oleh kaum wanita dan dijadikan selendang di bahu. Bagi kaum Bidayuh, lelaki mengenakan pakaian satin dihiasi pita merah putih, manakala perempuan pula akan memakai baju jipo pendek dan skirt hitam berwarna hitam merah. Bagi suku kaum Melanau, kaum lelaki akan menggayakan baju potongan moden berwarna oranye keemasan, manakala wanita pula akan memakai baju baldu hitam yang dipadankan dengan songket sutera Brunei. Bagi alat muzik, sape pula sangat terkenal di Sarawak dan merupakan alat muzik orang asli seperti suku kaum Kayan dan Kenyah yang tinggal di kawasan pedalaman. Ia biasanya dimainkan sempena majlis tari menari, sebagai contohnya tarian ngajat dan datun julut. Selain itu, tawak dan engkromong juga dipopularkan di negeri Sarawak. Tawak dibuat dari perunggu berbentuk bulat dan alat muzik ini menghasilkan bunyi yang nyaring apabila dimainkan. Engkromong pula dibuat dari perunggu berbentuk periuk. 8 buah gong kecil bagi satu set disusun atas parang yang panjang. Muzik ini dimainkan sempena Hari Gawai selain dipamerkan kepada para pelancong sebagai satu alat muzik yang unik.
Tarian ngajat sangat popular dalam kalangan orang Ulu Sarawak. Penari-penari akan memakai kain merah yang diikat pada paras pinggang ke lutut. Tubuh mereka akan dihias dengan baju yang dibuat dari bulu burung. Tarian ini bermaksud seakan-akan melatih orang iban berperang. Bagi tarian Koncong, ia bertujuan untuk mengubat sakit dan menghibur seseorang. Tarian ini biasanya ditarikan oleh 3 orang wanita dalam bentuk bulatan dan mereka akan memegang sapu tangan seolah-olah menyerupai burung terbang. Tarian Datun Julut pula ditarikan secara berseorangan atau berkumpulan. Ia dipopularkan oleh suku kaum Dayak, Kenyah dan biasanya tarian ini diiringi dengan alunan muzik sapen. Sabah dikenali sebagai negeri di bawah Bayu, iaitu negeri kedua terbesar di Malaysia yang terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Ibu kota Sabah adalah Kota Kinabalu. Sabah terdiri dari 5 bahagian iaitu bahagian Kudat, bahagian pantai barat, bahagian pedalaman, bahagian sandakan dan bahagian Tawau. Sabah ni terletak di bahagian utara Borneo dan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Setiap etnik di Sabah ni turut mempertengahkan kehebatan masing-masing di dalam berbagai bidang seperti tenunan, ukiran dan motif. Contohnya, etnik Bajau sangat terkenal dengan kehebatan dan kearifan mereka dalam seni pembuatan parang, keris serta ukiran. Kumpulan etnik terbesar di Sabah ni adalah Kadazan Dusun. Hampir 30% daripada penduduk di Sabah ialah Kadazan Dusun. Etnik lain di Sabah ialah Bajau atau juga dikenali sebagai Koboi Timur dan Murut, iaitu orang-orang bukit dan pemburu kepala pada masa yang lalu. Dan juga merupakan kumpulan etnik kedua dan ketiga terbesar di Sabah. Suku kaum etnik lain yang ada di Sabah adalah seperti Bisaya, Iranun, Melayu Brunei, Bugis, Kedayan dan banyak lagi. Selain itu, bangsa Cina juga merupakan kumpulan utama bukan peribumi di Sabah. Makanan tradisional yang ada di Sabah ialah ambuyat. Ambuyat diperbuat daripada batang lumbia atau sagu sawit. Cara pembuatan ambuyat ni agak susah dan menggunakan masa 2 hingga 3 minggu. Makanan adat yang terkenal di kalangan suku kaum adalah ambuyat. Ia juga dihidangkan di rumah-rumah suku kaum Kadazan Dusun. Ambuyat ni dianggap sebagai hidangan yang paling lengkap kerana ia dihidangkan dengan ulam serta ikan salai dan sambal. Seterusnya adalah latuk. Latuk merupakan makanan tradisional bagi suku kaum Bajau Laut di Sabah. Latuk juga dikenali sebagai anggur laut kerana menyerupai anggur. Teksturnya yang rangup serta seperti telur ikan. Ia merupakan sejenis makanan yang sangat popular di kalangan suku kaum Bajau Laut yang kebanyakannya yang tinggal di pesisir pantai Sabah. Biasanya latuk ni dimakan bersama nasi dan ikan bakar. Ia juga boleh dimakan begitu sahaja dengan mencampurkannya dengan perahan limau dan sambal. Perayaan yang ada di Sabah adalah Hari Keamatan. Hari Keamatan atau Pesta Keamatan merupakan perayaan menuai yang dikenali sebagai keamatan yang akan disambut setiap tahun oleh kebanyakan kumpulan etnik di Sabah, terutamanya Kadazan Dusun, Murut dan Rungus. Ia lebih dikenali sebagai Tadau Keamatan oleh masyarakat setempat. Perayaan kesyukuran ini diadakan oleh petani untuk berterima kasih kepada semangat padi yang dikenali sebagai Bambazon atau Kinoingan, iaitu Tuhan atas hasil tuaian yang melimpah ruah. Perayaan ini disambut pada 30 hingga 31 Mei setiap tahun. Menurut sejarah Kinoingan, iaitu Tuhan mempunyai seorang isteri bernama Suminundu dan seorang anak perempuan bernama Huminodun yang telah mengorbankan anak perempuan tunggalnya dengan menanam pelbagai bahagian tubuh anaknya di atas tanah seperti benih untuk memberi makan kepada rakyat. Namun apa yang terjadi adalah tumbuhnya pokok padi dari daging yang ditanam sebagai korban tadi, dan sebagai sebahagian daripada ruh tubuhnya menjadi ruh padi yang dipanggil Bambazon.
Seterusnya, Pesta Kalimaran. Pesta Kalimaran merupakan salah satu pesta di Sabah. Pesta ini adalah pesta kebudayaan bagi suku kaum Murut yang biasanya disambut pada 31 Mac setiap tahun di Pusat Kebudayaan Murut Tenum, Sabah. Pesta ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan lagi cara atau kebudayaan etnik Murut dari pelbagai segi seperti kehidupan, pakaian, tarian, makanan dan lain-lain lagi. Pesta ini telah mula diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 2003 dan buat pertama kali pesta ini telah disambut pada 4 dan 5 April 2003, yang mana pada masa itu ia dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sabah melalui Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan Persatuan Murut Sabah dengan kerjasama Pejabat Daerah Tenum. Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2003, pesta ini tidak mempunyai tarikh yang tetap untuk disambut. Oleh itu, pada tahun 2019, Kerajaan Sabah telah memutuskan untuk menetapkan tarikh sambutan pesta ini akan diadakan pada 31 Mac setiap tahun agar ianya dapat membantu pesta ini disambut dengan seragam oleh etnik Murut di seluruh Sabah. Umumnya, Pesta Kalimaran juga bertujuan untuk menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negara untuk datang ke daerah Tenung. Sabah terdapat pelbagai suku kaum, antaranya adalah Bajau, Lotut, Iranun, Kadazan, Murut, Rungus dan lain-lain. Perbezaan di antara berbagai suku kaum tersebut adalah dari segi bahasa, agama, adat istiadat, corak dan pegangan hidup, termasuklah pakaian tradisi mereka. Bagi Bajau, pakaian tradisional mereka, wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olus berangkit, perhiasan leher mendapun dan perhiasan kepala sarempak. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan cekak musang, seluar, samping dan destar. Orang Bajau adalah sebuah kumpulan etnik pribumi dari Malaysia dan Filipina Selatan, serta diiktiraf sebagai kumpulan etnik kedua terbesar di negara bahagian Sabah. Pakaian tradisi biasanya dipakai pada sesuatu majlis dan perayaan yang disambut oleh kaum Bajau. Sama ada majlis kahwin adalah salah satunya. Baju ini dipakai ketika majlis kahwin kerana ingin melambangkan sesuatu adat tersebut. Pakaian tradisional bagi kaum Murut bagi lelaki dikenali sebagai pakaian puputul yang diperbuat daripada kulit kayu. Baru puputul dipotong mengikut kepanjangan fashion jacket. Puputul cawat sepanjang 2 meter diperbuat daripada isi kayu. Tupi sinulatan adalah perhiasan kepala pula diperbuat daripada kulit kayu. Bagi wanita, pakaian mereka terkenal dengan pakaian pinong kolok, iaitu baju dan gaung yang panjang berwarna hitam yang dihiasi dengan manik-manik. Antara contoh lain bagi pakaian wanita untuk kaum Murut ialah pipirot, salupai, sinikot, rarangkul dan holong. Alat muzik tradisional popular di Sabah ialah sempotan, terutamanya popular di kalangan penduduk negeri Sabah, iaitu di sebelah pantai barat Sabah. Selain itu, alat muzik sompotan juga popular di kalangan suku kaum Murut dan Kadazan Dusun. Sompotan sering dimainkan apabila menyambut majlis rasmi, majlis keramaian dan perayaan. Sompotan akan dimainkan oleh orang yang pakar menggunakannya, seperti bunyi atau rentak yang dihasilkan tidak sumbang atau rosak. Turali pula merupakan salah satu alat muzik tradisional di Sabah yang biasanya digunakan oleh suku kaum Kadazan Dusun. Turali juga dikenali atau disebut dengan beberapa nama mengikut daerah. Contohnya di Tambunan ia disebut dengan nama Turahi, manakala di Penambang pula ianya disebut sebagai Tuahi. Apapun sebutan atau panggilan alat muzik ini adalah yang sama juga. Alat muzik ini mempunyai rupa bentuk yang dilihat seakan-akan alat muzik seperti seruling. Namun alat muzik ini mempunyai keunikan tersendiri kerana alat muzik ini tidak ditiup menggunakan mulut seperti
seruling. Sebaliknya, alat muzik turali ini akan ditiup dengan menggunakan hembusan daripada hidung untuk menghasilkan bunyi atau rentak muzik. Jadi sudah pasti ianya adalah unik lebih-lebih lagi kepada si pemainnya kerana bukan senang untuk menghasilkan rentak bunyi melalui hembusan dari hidung. Tarian tradisional yang ada di Sabah adalah tarian Sumazau. Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi rakyat Sabah yang begitu terkenal di Sabah dan di seluruh Malaysia. Ia merupakan tarian tradisi bagi kaum Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan pada Tadau Keamatan yang bermaksud Hari Penuaian yang dirayakan di negeri Sabah pada setiap bulan Mei. Tarian ini biasanya ditarikan oleh lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Tarian ini dimainkan dengan iringan paluan gong. Tempoh dan rentak penghulaian gong Sumazau adalah berbeza-beza mengikut daerah. Isu etnik merujuk kepada masalah berkaitan hubungan antara kaum dalam hal penggunaan bahasa, kepercayaan agama, tingkah laku sosial dan fizikal, tempat kerja, insiden buli, penulisan dan kesusasteraan, perkauman dan isu lain yang serupa. Antara contoh isu dan topik sensitif berkaitan etnik di negara kita ialah keistimewaan Melayu, status bumi putera, kompleks sosial dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Topik seperti ini tidak seharusnya dibincangkan, dipertikaikan atau dibahaskan secara terbuka kerana perbuatan sedemikian boleh menyemarakkan api kemarahan kerana rasa tidak senang dan tidak puas hati sesama masyarakat berbilang bangsa di negara kita. Meremehkan dan memperlekehkan kaum lain dan membahaskan hak kaum tertentu adalah salah satu aspek dalam isu perkauman dan isu sensitif. Ucapan, perbuatan, perkataan, penerbitan atau apa-apa kaedah lain yang serupa adalah antara subjek sensitif yang cenderung menyebabkan runtuhan institusi masyarakat Malaysia. Seterusnya, terdapat pelbagai punca yang berlaku antaranya yang pertama, perbezaan budaya dan agama. Perbezaan budaya dan agama telah menimbulkan pelbagai permasalahan antara kaum. Hal ini berlaku oleh kerana tiada persefahaman antara masyarakat dan bersikap tidak menghormati pada agama dan budaya bangsa lain. Hal ini menyebabkan berlakunya permusuhan dan masyarakat tidak bersatu hati dalam semua aspek. Sebagai kesannya, apabila masyarakat dalam kesusahan, mereka sukar untuk mendapatkan bantuan kerana masalah yang dihadapi oleh mereka dan sekaligus menyebabkan masyarakat menjadi huru-hara. Oleh hal yang demikian, kita perlulah saling menghormati antara satu sama lain dan menghormati agama dan budaya bangsa lain agar dapat membentuk masyarakat majmuk yang aman dan makmur. Yang kedua, masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga menjadi salah satu punca berlakunya isu etnik. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya jurang pendapatan antara kaum yang amat ketara, di mana ia sukar dibaikpulihkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini menyebabkan yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin terus menjadi miskin. Sebagai kesannya, perkara ini akan menimbulkan ketidakpuasan hati masyarakat kerana merasakan berlakunya pilih kasih. Sebagai contoh, kaum Cina dan India beranggapan pihak kerajaan memilih kasih kerana lebih mementingkan kaum Melayu untuk bekerja di sektor awam dan hanya segelintir sahaja kaum Cina dan India yang terpilih untuk bekerja dalam sektor awam. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlulah mengatasi masalah ini agar masyarakat tidak bermusuhan dan dapat hidup dengan tenang. Pihak kerajaan juga perlulah mencari jalan untuk membasmi kemiskinan semua kaum dan bersikap adil kepada masyarakat dalam melakukan sesuatu perkara. Kesan isu etnik yang seterusnya boleh dilihat dari segi ekonomi. Apabila berlaku isu etnik, negara yang tidak berpaduan akan menyebabkan negara tidak lagi aman dan ekonomi juga tidak stabil. Sesebuah negara yang tidak stabil akan mengulangkan pelabur dan secara langsungnya ini akan menyebabkan pengangguran yang tinggi. Seterusnya kemelesetan ekonomi berlaku.
Cara penyelesaian yang seterusnya ialah boleh melalui dari peranan kerajaan dan peranan ibu bapa. Peranan kerajaan adalah penting kerana kerajaan boleh melalui perundangan untuk mengurangkan kesan isu etnik. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh melalui pendidikan supaya warga negara memerlukan titik persamaan sambil mengekalkan perbezaan. Seterusnya, ibu bapa perlu mendedakan kepada anak mereka sejak kecil lagi tentang budaya dan orang yang berbeza dari kaum dan bangsa lain. Sama ada rakan, sekolah atau kumpulan sosial berinteraksi awal dan positif dengan orang dari kumpulan kaum atau sosial lain akan membantu mengatasi prasangka. Bulan semakin terang, bayang kian jelas uniknya tanah air yang tercinta ini kerana berbilang-bilang kaum etniknya. Dengan beralaskan apa yang dititipkan sebelumnya, terserah bahawa perbezaan kepercayaan etnik dan masyarakat di Malaysia ini mewujudkan satu diversity di semua aspek kehidupan maupun kebudayaan. Etnik utama iaitu Melayu, India dan Cina, serta etnik Sabah dan Sarawak seperti Bajau, Murut, Iban, Kadazan, Melanau, Bidayuh dan etnik yang lain yang tidak mampu untuk saya sebutkan kesemuanya merupakan aset-aset yang bernilai untuk negara Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kelainan yang dibawa oleh tiap-tiap etnik ini termasuklah dalam perspektif pakaian, makanan, tarian, alat muzik dan juga perayaan telah mengukuhkan kesejahteraan budaya. Dalam erti kata lain, kelainan yang berwarna-warni ini bukanlah suatu kepincangan, malahan ianya melahirkan sebuah kesatuan yang dapat dikongsi bersama. Kendati pun begitu, titik tolak daripada hal ini sukar untuk menafikan bahawa isu-isu perkauman masih wujud dalam masyarakat Malaysia. Sesungguhnya, kehadiran isu-isu ini hanyalah diada-adakan oleh golongan individu yang rendah intelektualnya dan kurang kefahaman terhadap kenegaraan. Secara tuntasnya, tidak kira apa jua warna kulit, agama, budaya dan bangsa kita, sewajibnya kita sebagai rakyat di satu negara yang bernama Malaysia ini mempunyai sikap hormat dan toleransi agar perpaduan masyarakat kian utuh. Akhir kata, wawasan perpaduan 2030 perlu direalisasikan bersama kerana apakah gunanya sekiranya kita tidur sebantal tetapi mimpi kita lain-lain. Lebih baik kita tidur bantal yang berlainan tetapi mimpi kita tetap sama agar Malaysia dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain tetapi seiring dengan identiti sendiri. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Sekian saja pepetangan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.